Okey, kita akan tunggu Wani Hasrita kejap lagi ya. Ada tak live kita? Ya, dan Allah pilih untuk kita pada umat kita. Ada tak? Wani is here. Assalamualaikum. Wah, ramai yang tegur Wani tadi. Masya Allah. Syukur. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah. Masya Allah Wani sihat nampak. Sukanya tegur Wani. Bonda sihat. Sihat syukur. Masya Allah. Syukur. Mak sihat Wani Ibu sihat Alhamdulillah. Ibu sihat. Kata Wani masak sekarang ya? Belajar. Bagus kan? Alhamdulillah. Sebenarnya Wani masak apa tadi tengah hari? Masak apa tadi? Hari ni masak bihun. Bihun je. Okey. Bihun Wani taruh udang kering tak? Tak, bihun bujang bunda. Bujang. Oh, bihun kahwin lain Orang bujang. Nak tak resepi bunda bagi bihun sedap? Boleh. Nanti bagi. Bihun yang siapa suka tahu Syamil. Tahu Syamil? Nyanyi Syamil. Itu dia recording dengan bonda sekali. Bonda angkatlah bihun tu, dia sedap. So semalam 2 days ago live dengan dia. So kebetulan bonda makan bihun tu, dia kata Allah, dia ingat. So bonda bagi live resepi. Wani bila nak buat tu kan, Wani tak bawang putih, bawang, gunakan cili yang fresh. Cili fresh. Lepas tu taruh udang kering. Lepas tu tauco sikit. Tu kek tu. Oh, itu yang kek tu. Itu yang kek tu, tauco dan taruh udang kering lebih sikit. Dia blend together. Okay. Then kalau dia pakai minyak zaitun kan, kalau beri untuk sihat. Tumis-tumis. Then goreng lah. Alright. Tu rasa sedap tu. Dah dapat tu rasa. Dah tulis. Okay Wani, so macam mana, nak tanya lah perkembangan Wani sekarang, ada lagu baru ke apa? Ada, baru je keluar Jumaat lepas. Tajuk dia Canggung. Canggung? Wah. Dia macam berentak etnik kreatif sikit lah, tapi dia campur moden. Oh, so single lah ya? Single dia saya. Dah release belum? Dah, Jumaat lepas. Oh, saya boleh nyanyi dah kejap lagi lah kalau dah release. Alamak, ni berapa ni? Okay, apa Wani? So, Wani, macam mana Wani, berilah tips macam mana Wani maintain ceria dan gembira dalam masa kita lockdown ni? Okay, pertamanya sebenarnya susah tau nak keep in mind yang kita kena duduk rumah, tak boleh pergi kerja. Sebab Wani memang hari-hari keluar, memang tak selalu duduk kat rumah, tapi kita ambil benda tu as a positive way lah. Tukarlah macam mana nak tukar pun, janji kita ada pemikiran yang okay, duduk rumah time ni lah nak buat spring cleaning. Sebelum ni tak pernah nak buka almari, nak tengok okay baju ni masa dah lama tak guna je, dah boleh pergi sedekah ni kan. Macam nak buat spring cleaning time ni lah. Sebab Wani pun tak selalu masuk dapur time ni lah, masuk nak belajar masak. Dan sebenarnya bonda, Wani baru perasan something, kalau kita selalu buat benda tu, kita akan rasa benda tu senang. Dan Wani sekarang ni kalau masak tak lama macam dulu. Dulu kalau Wani masak lama tau, 1-2 jam baru siap masak. Macam tapi sekarang bila kita dah selalu buat kan, sebenarnya tu sebenarnya dah jadi senang je sebenarnya, sebab kita dah biasa buat kan. Betul. Sebab every time Wani practice, otak Wani pun akan jalan. Neural connection untuk buat tu, highway dah ada. Highway kat otak kita dah ada, so badan kita automatik buat je. Faham. Kan macam nak buat, kalau nak buat bihun tu rendam tahu air suam sikit dia cepat sikit. Lepas tu dah jadi macam mak-mak nak sediakan paste siap-siap, paste bawang putih, bawang merah, tak senang kan. Terus tak payah nak potong-potong dah kan. Pandai. Banyak benda yang boleh buat lah. Boleh organize balik dapur. Wani suka organize balik dapur Wani, kasih cantik. Peti ais kasih kosong cantik. Banyak benda sebenarnya boleh buat dekat rumah ni. Sebab kita je yang take advantage kan. Kita kerja, kita tak duduk dekat rumah dalam jangka masa yang lama, dan kita tengok apa yang boleh buat kan. Masya Allah. Ramai orang suka tu tengah suka sangat tu.
Alah, ya Pak Wani. Yeay. Ada Nohayati kata Wani one of the artist berpelajaran dan bijak. Masya Allah. Syukur Amin. Syukur. Tapi kan sebenarnya Wani nak share dengan bonda ni. Ya. Tapi ni mungkin pengajaran juga untuk luar lah. Wani nak tanya, sebab few days after, okay lah 1 week after lockdown lah, minggu lepas sebenarnya Wani ada macam satu hari tu kan, Wani bangun pagi, dia terus jadi macam termenung dan macam dia risau tau, dia start risau yang okay, apa tu, simpanan cukup tak untuk beberapa bulan ni, dah lah tak ada kerja apa benda semua. Lepas tu Alhamdulillah Wani baru je beli rumah. So time nak bayar rumah, macam mana nak bayar rumah, nak bayar kereta, sebab waktu tu belum ada kerajaan tak sort outkan lagi, tak boleh bayar apa semua kan. So semua tu datang serentak tau. So tengah hari, lepas tengah hari macam tu dia dah start rasa breathing tak betul, dia start rasa macam tak cukup nafas. Tak tahu, Wani rasa mungkin attack kot, sebab sebelum-sebelum ni Wani ada pernah kena macam tu. Tapi bila kita fikir macam okay, tak nak fikir lah, lama-lama dia okay. Tapi benda ni berlanjutan until macam 5 hari macam tu. So nafas dengan berdebar. Ya, dia macam tak cukup nafas. Bila tak tahu, mungkin sebab kita terlampau banyak fikir ke apa kan. So Wani conclude kan Wani kena panic attack lah because of Wani punya negatif minda itu. So 3 hari Wani banyak fikir macam tu. Tapi 2 hari selepas itu dia dah start okay, dah start positif. Lepas tu baru dia beransur hilang benda tu. So Wani rasa benda tu sangat-sangat mempengaruhi. So dia dah macam, ya Allah, kalau boleh janganlah negatif-negatif dah. So macam mana nak buat tu bunda, kadang-kadang kita tak plan benda tu nak datang tau, tapi macam kadang kita terfikir macam mana kita nak hadapi benda tu. First thing, bunda ucap tahniah sebab Wani pandai reset minda. Macam mana negatif kan, bila dia macam okay, bunda beritahu secara saintifik ya. Okay, first Wani fikir risau, betul? Kalau tak boleh bayar macam mana. Kemudian Wani fikir masa depan, bimbang masa depan kan. So kebimbangan masa depan itulah menyebabkan orang risau. Jadi kita tak boleh nak bersyukur sekarang. Betul tak? Satu lagi, orang menyesal yang lalu. Allah, kalau aku tahu aku tak beli rumah ni, kalau aku tak mula dah. Padahal yang Tuhan takdir itu terbaik untuk kita. Betul tak? Tapi bila Wani risau, dia panggil dia hidup dua cara ni. Satu fear, satu faith. Satu takut, satu yakin. Okay, kita nak buat yang negatif dulu supaya orang faham tengok. Bagus kes Wani ni, real life. So bila kita fear, kita akan bimbang, doubt. Lepas tu worry, risau. Lepas risau, maka kita keluarkan hormon stres Wani. Dia ada bahagian di otak kita, dia panggil hypothalamus. Otak kita ada 3 layer, luar, tengah, dalam. Yang tengah tu ada emotion kita. So dia akan, bila worry tu pergi kepada hypothalamus ni, dia akan mengeluarkan hormon yang stimulasikan satu lagi kelenjar, keluar stress hormon yang akan pergi dekat sel kita, menyebabkan sel kita menghasilkan protein negatif. Bila protein negatif, automatik nak nafas tak boleh, sebab bila kita stres, kita punya pernafasan pun akan sesak. Dan wanita-wanita sekalian, kalau you duduk diam macam ni kan, tak bekerja betul-betul, itu memang stres. Tapi kalau you naik tangga, naik satu tangga pun kemungkinan sakit jantung ataupun paru-paru. Tetapi tak ada effort pun duduk, itu stres. Ya, betul. Kan? Satu lagi, wanita sakit bawah ni, senak, gastrik lah, atau bawah dekat kita punya buah dada ni sakit. Itu typical stres. Selalu berlaku pada wanita. Tanpa pergerakan sakit, itu stres. Tapi kalau kita seorang kecil mana dah gerak kuat-kuat, sakit dada, mungkin jantung. Tapi duduk diam, sakit. Itu stres. Dia panggil psychosomatic. Psikologi mempengaruhi badan. Somatic tu badan. Okay. So maknanya Wani nampak di sini yang Buddha selalu cakap tu reset minda. Segala yang kita fikirkan tu mempengaruhi tubuh kita, maka dipanggil fikiran menjadi kenyataan. Jadi kalau kita nak kenyataan kita bagus, kita nak fikir baik ke tak baik? Baik.
Ya. Sebab fikiran kita Wani ialah sangkaan kita pada takdir Allah. Sangkaan kita kepada kasih sayang Allah. Sangkaan kita atas segala yang Allah beri pada kita. So, kalau Wani punya kes, okey, beli rumah kenapa? Untuk maksiat ke untuk ibadah? Untuk ibadah kan? Dan kita beli rumah tu dengan rezeki yang halal. Mana benda baik. So kalau benda tu niatnya baik, akan berakhir dengan baik. Niat itulah fikiran Wani. Tetapi biasalah Wani orang muda, akan ada bisikan syaitan, was-was tu datang. Tapi syukur mungkin Wani solat, ibu pula redha pada Wani sepanjang jemaah dengan mak kat rumah baca Quran. Allah reset minda, delete file yang risau tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So tips kita bila nak risau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So automatik kita pergi ke kanan, di mana hidup dengan yakin, optimistik, tenang, bahagia, gembira, sihat, murah rezeki, semua okey. Tapi mesti orang tanya Bonda, macam mana ni nanti kalau orang akan beritahu tentang apa berlaku di luar, macam-macam nantilah krisis dunia, macam-macam. Bonda pun macam-macam orang beri. Tetapi Bonda nak share 5 tips ni. Okey, semua orang ambil 5 tips ni. Bonda baru dengar daripada seorang kiai di Indonesia. Dan setiap 5 tu Bonda post kat Instagram. Bonda dengar, Bonda post. Bonda so 5, if you go to my Instagram, Bonda tulis. Yang pertama apa dia? Apakah kunci rezeki kita? Kita sekarang, kita nak bayar rumah, kita nak beli apa, kita nak dapat kerja, peniaga, semua rezeki kan, rezeki dunia kan. Apakah kunci dia Wani? Takwa. Takwa berarti kita berhati-hati. Kita berhati-hati lakukan ketaatan, kita solat tepat waktu. Sekarang ni dalam lockdown ni tidak ada sebab kita tak solat tepat waktu. Kalau sebelum ni kita sibuk kan. Jadi itu pun dia kata sebenarnya lockdown ini ialah salah satu cara Allah buka topeng diri kita yang sebenar. So kalau selama ni, saya tak boleh solat pasal saya sibuk, ada alasan sibuk, sekarang dah tak sibuk pun tak solat, memang jiwa kita tak nak solat. So jadikan waktu ini kita audit diri siapa kita sebenar. Sebab kita kat rumah Wani, kita tak boleh nak pura-pura, tak payah nak perform kat siapa-siapa. Kita dengan mak kita, kita keluar itu je. Sebab kita ada 3 kehidupan ni. Hidup rahsia dengan Allah, hidup private dengan keluarga, hidup public dengan orang. Kan, sekarang kita tengah public kan. Tapi lepas offline ni border dengan private, border dengan private. Dia tidur malam, bangun pagi, tidur, kita dengan Allah. So, bila kita jaga takwa kita tu ni, itu kunci. Dan Allah dah kata, apakah bekalan paling baik untuk kamu di dunia ini? Untuk selamat. Kita kan pergi mana nak bawa bekalan cukup kan? Bekalan takwa. So Wani niat, Wani dengan ibu jadi partners in takwa, saling memperingati. Jom mak kita baca Quran 1 juz 1 hari, kita tengok terjemahan. Mak baca tadarus. Mak baca, Wani check, tengok, habis tu Wani baca terjemahan. Lepas tu mak buat, dia 2 orang ni begitu je, Quran saja. Okay. Then pertama takwa, yang kedua istiqomah. Istiqomah bererti kita konsisten buat benda baik. Contohnya macam Wani seorang yang tutup aurat kan, jaga solat baik. Orang semua sayang Wani sebab akhlak Wani sangat baik dan lembut, syukur. Istiqomahkan dalam kebaikan. Dan Wani jangan izinkan dah dapat haji semua tu, jangan izinkan apa-apa di luar sana, virus-virus. Kita takut coronavirus, tapi virus minda, virus hati, penyakit hati tak ada orang takut. Wani setuju tak dengan Bonda? Sekarang ni satu dunia semua kata menyeru orang ikut pemimpin, stay at home. Semua orang menyeru. Kenapa? Takut satu makhluk Allah. Kalaulah seluruh dunia menyeru orang untuk taat kepada Allah, kepada Tuhan, takut pada virus hati yang masukkan kita ke api neraka, alangkah baiknya. Betul tak? Allah beri virus ini untuk kita muhasabah, masuk dalam gua keajaiban, gua Hira kita sendiri. Kita intikaf di rumah, renung, audit diri. Masa tak ada masa nak duduk seorang kan, now dah ada masa. So yang ketiga apa? Yang pertama takwa, yang kedua
Istiqomah. Okay? Konsisten buat baik. Nombor 3, istighfar. Kita mesti banyak istighfar, banyak taubat, sebab sebenarnya apabila kita taubat, kita menjemput rezeki. Sebab itu ada kiai-kiai yang tu kalau orang payah dapat jodoh, payah dapat anak, berniaga tak maju, belajar tak pandai, obatnya taubat. Sebab wanita tahu tak, kenapa kita payah dapat rezeki? Ada perisai rezeki atau dosa-dosa kita yang kita belum taubat. So siapa nak dapat segala-galanya ialah kita taubat. Okay, so istighfar, taubat, dan boleh nak share sini. Selagi kita tidak memaafkan diri kita, kita tidak maafkan orang, kita tak minta maaf dengan orang, buatlah strategi berniaga macam mana, tak akan berjaya. Sebab kejayaan dalam hidup dan perniagaan, kerjaya, semuanya 80% rohani atau energi, cuma 20% marketing atau strategi. Tapi banyak kursus-kursus, semua kursus marketing kan? Ya. Sebab tu banyak orang kursus marketing tak tenang juga hidup dia. Sale banyak tapi jiwa kosong. Sale banyak, rumah tangga tak bahagia. Sebab dia fokus pada physical, strategi, usaha. Tak fokus pada jiwa. So ingat undang-undang ni 80-20. 80% energi atau hati dan jiwa, 20% strategi. Strategi tu tool, alat. Tapi kereta, tapi dia punya fuel, minyak dia ialah roh kita. Banyak orang beli kereta cantik tapi tak isi minyak. Itulah strategi. Beli kereta cantik, nak belajar buku kereta macam, tapi tak ada minyak, roh, keimanan, takwa, tak ada bekalan. Macam mana? Okay, so apa? Istighfar ya? Istighfar. Yang keempat, silaturrahim. Silaturrahim. Kalau kita tidak menjaga silaturrahim, terutama dengan keluarga terdekat, dengan suami, dengan isteri, dengan ibu, dengan mertua, dengan ipar dua, dengan anak, menantu. Kalau tak jaga silaturrahim ini, maka kita buat apa pun tak guna. Sebab setiap kali kita menjaga silaturrahim, aura kita akan positif, penuh dengan kasih sayang. Dan wanita tahu tak, kasih sayang itu menyebabkan kita bahagia, dan wanita tahu bahagia itulah menjemput rezeki datang mencurah-curah macam air bah. Walaupun orang kata ekonomi macam mana, jangan percaya. Bila kita dengar ekonomi tak bagus, kita boleh buat strategi untuk menjaga company kita, tapi jangan lupa doa. Wanita tahu sekarang boleh tengok banyak orang sedang bergantung kepada ikhtiar dia. Sebab tu baru ni ada seorang MP ke Jerman kata bunuh diri. Orang Islam. Sebab dia bergantung kepada diri dia. Macam mana ekonomi aku nak buat, macam mana. Dia bergantung pada diri dia. Lemahlah kita ni. Siapa bergantung pada diri macam bergantung pada sarang laba-laba. Kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita datang daripada mana-mana, bukan daripada perniagaan, bukan daripada pekerjaan. Rezeki kita menurut Pak Nasrullah, founder Magnet Rezeki, ialah dalam kita melakukan aktiviti memuliakan dan membahagiakan orang lain sebab kita. Setiap pergerakan kita yang kita buat live sekarang ni semua niat lillahi ta'ala, nak memuliakan dan membahagiakan orang sebanyak mungkin. Lagi banyak kita muliakan dan bahagiakan, lagi banyak rezeki datang. Dan rezeki ilmu perniagaan motivasi ni, kalau kita nak murah rezeki, kita beri nilai yang banyak, maka banyaklah kita dapat. So kalau kita nak tahu apakah nilai yang kita telah beri pada dunia, tengok rezeki yang datang. Kalau rezeki kita sempit, bererti kita tidak cukup beri nilai pada orang. Sebab itu ada orang, walau orang gawak macam mana pun dia banyak je duit. Sebab dia tak bergantung kepada apa dia dapat. Dia fokus apa dia beri, dia giver bukan taker. Okay. So silaturahim, silaturahim orang berkasih sayang. Bila kita bahagia, rezeki datang. Yang kelima ialah buat kebaikan. Isi hari kita penuh dengan kebaikan. Kita share video ni, kita buat watch party, kita buat tayang baik, kita taruh dekat wall,
kita tahu ada tempat baik belajar, kita share, kita ajak orang, itu tak ada lain. Every day, macam mana aku nak jadi baik? Macam mana aku nak jadi baik dan ajak orang buat baik? Itu saja. Dan bayangkan kalau ini hari terakhir kita, apa kita nak buat? Ini Bunda nak share. Wani, ini yang dikatakan oleh Steve Jobs. Dia pergi dekat cermin, dia bercakap pada diri dia, jika hari ini hari terakhir aku, apakah aku akan lakukan apa yang aku nak lakukan sekarang? Wow. Contohnya kita nak apa buat tak baik, nak marah orang lah, ataupun nak tak baik, nak viral negatif katakanlah, atau nak buat maksiat ke. Kita tanya, kalau ini hari terakhir aku nak post profile ni, hari terakhir aku, tiba-tiba aku masuk kubur, tiba-tiba profil aku ni viral. Ya Allah, aku dapat dosa jariah. Lantun-lantun aku buat kubur. So bila kita kata kalau ini hari terakhir aku buat tak apa aku nak buat sekarang, bila kita kata no, maka kita terus tukar buat benda yang berbeza. Kalau lepas lockdown ni Wani, kita sama, tak berubah. Alangkah malam. Bunda cakap pada diri Bunda lah, kan, kita kena berubah. So bila tengok Wani punya suasana, Wani rasa lega kan tadi bila Wani dah shift? Dah lega? Alhamdulillah. Dah tenang dah? Dah, Alhamdulillah. Sebab kan a few days after that baru sebab dalam pada masa panik-panik tu kita still macam doa jugalah macam mana nak buat ni apa semua kan. Lepas tu 3 days after that terus keluar yang okay, kereta tak payah bayar berapa bulan. Lagi ibu duduk sebelah, ibu cakap kan Tuhan tu dulu, dia tahu apa dia nak bagi. Jangan panik-panik dulu, dia cakap. Syukur kan? Syukur. Jadi Wani pula hari-hari duduk dengan ibu, hari-hari nampak ibu, dan 3 benda kita lihat wajah, dapat pahala, tengok aja. Pahala mata, air zam-zam, wajah ibu dan Kaabah. Ya Allah Wani. Dan bila ibu redha dengan Wani, Allah redha. Bila Allah redha, tak ada apa Wani. You have everything in the world. Wani dah ada ladang pahala Wani kat rumah. Gunakan setiap saat ni berdampingi ibu bestnya. Siapa yang tak ada ibu memang rasa jealous lah untuk ada ibu. Kan? Okey. So Wani tahu sekarang ni kita sedang mengutip derma untuk orang-orang yang kalau Wani tengok situ kita kutip derma dengan Perserantau Muslim. Ya. Di mana kita dah kutip hampir 500,000 ringgit over, mungkin dah 600 hari ni. Kita beri golongan aktif. Tetapi itulah, pernah kita kutip 525 tapi kita belanja 539 over. Okay. Dan juga kita ada kutipan Hero Malaysia untuk frontliner. Nak beli alat perubatan PPE, ada juga kita kutip 200,000 lebih dah. So nanti kami akan hantar posting pada Wani, minta Wani sharekan pada followers Wani kan. Itulah kita sama-sama lah berebut untuk buat kebaikan ni. InsyaAllah. Bunda, ya, ada soalan lagi. Kawan dari kawan saya yang terdekat lah. Dia tanya macam mana nak redha, macam mana sebab dia sekarang ada masalah. Dia tahu benda tu tak baik untuk dia dan tapi biasalah hati kan dia rasa macam suka kan, tapi dia kata tak boleh sebab dia tahu benda tu memang tak baik untuk dia. So macam mana nak redha dan apa yang patut kita tolong kita punya minda ni supaya nak shift benda tu tak baik untuk kita. Okey, dia macam ni. Setiap benda tak baik, bila kita tahu tak baik, bersyukur. The fact that you tahu benda tak baik, bersyukur. Maknanya ada iman. Ada takwa. Cuma nur cahaya ilahi kita tu mungkin 10 watt aja. Kan kalau kita ada cahaya 10 watt, nampak macam kita masuk rumah, kita ingatkan rumah tu sempit pasal lampu malam, oh besar ni je rumah ya. Tiba-tiba pasang 100 watt. Subhanallah, ya Allah besarnya rumah ni. Macam tu hidup kita. Bila ilmu kita sikit, rasa hidup ini sempit. Bila hidup ini sempit, macam lipas dalam bilik air, rasa besar masalah.
Tapi kalau ilmu banyak, istiqomah banyak, kawan baik, suasana baik, guru baik, maka ada 100 watt atau spotlight tiba-tiba, ya Allah besarnya rumah aku duduk ni. Macam itulah lapangnya kehidupan kita. Macam kita duduk padang Sahara, tiba-tiba nampak dinosaur seekor. Hai dinosaur, bye-bye. Relax. Pasal kita lapang, tempat luas. So bila kita ada masalah, bererti kita kurang cahaya hidayah. Benda paling mahal wani hidayah dan taufik. Sebab tu kita bila nak berubah, kita berdoa dulu. Menangis ke Allah, ya Allah, mengaku ke Allah. Ya Allah, kenapalah aku ni degil? Aku tahu orang tu tak baik untuk aku. Contohnya kita nak pilih jodoh dengan orang tu kan, dah tahu lelaki tu tak isap rokok, tak sembayang, ada penyakit yang membahaya, penyakit tu dapat daripada pasal mereka berpoya-poya dengan wanita lain. Kita dah tahu blueprint orang tu ialah penzina. Kalau kita nak juga, takut wanita penzina akan kahwin dengan lelaki penzina. Bila kita kata macam tu aja terus penzina, maka kita pun reset minda. Ya Allah, aku tahu aku ni berdosa ya Allah, tapi aku tahu pengampunanmu lebih besar pada dosa aku. Aku sangka baik padamu ya Allah. Kau berilah hidayah pada orang ni, contohnya jodoh. Selalu wanita masalah jodoh lah ni, boleh tahu. Apa ni, kenapa aku jumpa dengan orang macam ni? Sebab aku macam dia. Aku jauh daripadamu ya Allah. Sekarang aku nak dekat denganmu. Maka engkau carilah, jumpakanlah aku dengan orang dekat padamu, dan kau jauhkanlah orang yang jauh padamu. Kau, hati aku dalam genggamanmu, hati dia dalam genggamanmu, semua makhluk di dunia dalam genggamanmu. Siapalah aku ya Allah? So kita pun ambil Quran. Ini teknik yang panas saja. Boleh ajar kejap. Okay. Ini Bonda panggil teknik mencari jawapan dalam Al-Quran. Okay. Okay. Ready. Ready. Baik. Kita contohnya macam Wani nak tanya jawapan daripada guru besar. Ya. Yeah. Adakah Wani pergi, cikgu apa jawapan dia? Tak kan, mesti tak. Cikgu, saya nak mengaku saya tak pandai belajar, saya lupa masa dalam kelas, saya tak beri attention, sekarang exam besok saya tak boleh jawab, cikgu boleh ajar saya tak? Cikgu akan tanya, apa masalah awak? Oh, saya tak faham algebra cikgu. Cikgu pun akan beri petunjuk algebra. Kalau Wani sakit, jumpa doktor. Doktor, saya sakit. Sakit apa? Tak tahu. Doktor, okeylah, awak pergi masuk farmasi tu, awak ambillah mana-mana ubat. Boleh baik tak? Tak boleh. Macam tu hidup kita. So kita nak tanya jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang tak setuju, tapi Bonda berapa kali buat okey. So Bonda panggil teknik mencari jawapan. Sangka baik pada Allah, Allah akan beri jawapan apabila kita minta. So kita cakap pada Allah, ini panas saja. Kita baca Fatihah. Kalau Bonda salah pun minta maaf lah. Siapa-siapa yang menonton ni, ustaz ke ulama, kalau saya salah, salah lah. Saya ikut apa Pak Nas saja tadi. Tetapi saya rasa tak salah kalau kita buka Quran nak baca satu ayat, apa salahnya? Tak petunjuk. Sebab Quran diturunkan untuk hidayah dan juga syifa dan juga macam-macam dalam Quran. So bila kita lockdown ni, Allah nak suruh kita masuk goa, kurangkan campur dengan makhluk, banyakkan dengan Allah. Kita sibuk dengan makhluk, sibukkan dengan Allah, dan cara interaksi dengan Allah, bila kita solat, kita bercakap dengan Allah. Bila kita baca Quran, Allah bercakap dengan kita. Betul tak? So kita sentiasa ada benda ni, tapi kenapa tak buka selama ni? So taubat dengan Allah. So kita baca Fatihah, okay, kita sama baca Fatihah, and then kita niatkan satu masalah, okay, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tak depan muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, cakap ya Allah, aku ada masalah ni, aku tahu ni semua silap aku. Dengan kodrat iradatmu, kasih sayangmu ya Allah, kau tunjukkanlah aku satu ayat yang aku gunakan pedoman.
Okay, so tadi Pak Nas sebut untuk orang COVID-19, Allah izin dapat negatif, daripada positif negatif. So kita pun mungkin ada masalah lain. Wani cakap masalah Wani dan kita sama-sama tengok apa ayat yang keluar Allah beri petunjuk kepada Wani. Wani buka satu page, kemudian tengok mata Wani mana ayat yang tiba-tiba ternampak dan guna ayat tu. Okay? Okay? Cuba cakap. Bunda pun nak buat. Siapa nak buat, buat insyaAllah. Kalau nak buka, Wani pun buka. Dan tengok kanan, kiri, atas, mana ayat yang terkeluar pada Wani. Bunda dapat ayat bunda dah. Okay. So kalau cara ni salah, saya minta maaf, tapi saya rasa nak pilih satu ayat tu saya akan buat saja, tak salah pun. Kita jangan beri nama apa-apa, ialah mencari jawapan daripada Allah. Masya Allah. Dah dapat ayat? Dah. Okey, Wani dah beri masalah Wani kan? Okey, Ya. Wani tak payah beritahu masalah Wani, cuba tengok jawapan dia. Macam kena tak? Macam kena tak masalah Wani dengan apa yang Quran? Dan Wani boleh tengok kalau ayat tu negatif, Wani turun lagi sampai ayat Tadi positif. bagus. Okey. Macam bunda tanya tentang ekonomi, macam mana kesian rakyat. Apa bunda dapat ayat Asy-Syu'ara ayat 119, tajuk ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhud. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat dengan berbagai makhluk. Masya Allah. Kan? Maknanya orang bersama-sama dengannya. Mungkin kalau kita bersama-sama dengan orang yang positif, orang yang baik, menjaga solat, circle yang betul, niat yang betul, maka Allah selamatkan penuh syarat. Maknanya Allah kan, ini mesti pasal Nabi Nuh lah kan. Dan ayat seterusnya, kemudian daripada itu kami tenggelamkan golongan kafir yang tidak turut bersama dalam bahtera. Allah. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. So ini pesanan pada kawan Wani tadi. Apa? Bersama-sama. So dia boleh pilih, dia tahu benda tak elok. So kalau kita, sifat manusia ni, kalau satu sifat, yang pertama kita kena lawan nak jadi orang baik ialah kita buang sifat malas. Yang kedua, sifat kuat nafsu tu. So cara nak hilangkan nafsu ialah jangan masuk environment, jaga anggota, jaga mata, jaga telinga, jaga kawan. Tengok apa yang kita tengok, kurangkan berita, movie-movie kurang tengok, drama-drama yang merangsang kita kurang tengok, drama-drama cinta mengarut semua jangan tengok. Drama-drama cinta manusia apa ada? Cuba tengok dunia sekarang. Apa jadi orang drama cinta apa ada? Drama ganas apa dapat? Dosa-dosa jariah yang dapat oleh pelakon, penerbit, semua kesian. Semua kena taubat nasuha. Siapa-siapa yang buat rancangan yang merosakkan akhlak kena taubat sekarang sebelum kita ditimpa masalah. Kenapa Allah turunkan balak macam ni? Selain kau dah teruk satu dunia macam ni, berpuluh kat New York mati ramai tempat maksiat. Kalau kita yang ada maksiat ni tak nak taubat juga, di Amerika punya canggih tu, punya kaya tu, Italy tu, fashion tu, semua nak fashion, nak Italian design, Italian leather, apa ada sekarang. Kan? Tempat yang kita mengejar barang branded sana, branded sini, apa ada sekarang? Boleh ke ambil bag branded tu lawan virus tu? Boleh ke? Maknanya yang menjaga kita ialah roh kita. Kalau selama ni kita bagi yang menonton dah, bukan kat Wani, bagi bonda pun, kalau kita fokus pada penghargaan manusia, sanjungan manusia, pujian manusia, apa ada? Masuklah ke bahtera ketakwaan.
bahtera keimanan, kumpulan orang menyuruh pada kebaikan, hentikanlah kedegilan, mulakanlah ketakwaan. InsyaAllah. Wani kita jaga 5. Wani ingat yang pertama apa tadi? Takwa. Pertama ialah takwa. Itulah bahtera tu ada takwa. So orang yang bahtera, siapa yang menyediakan bahtera atau circle yang ada takwa, yang ada istiqamah, disiplin. Bila kita ada cara istiqamah 4. Ilmu, guru, kawan, suasana atau circle kita. Tentukan kawan-kawan kita tu menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, so takwa, istiqamah. Yang ketiga, istighfar, taubat. Kan? Yang keempat, silaturahim, jaga baik dengan semua orang. Kalau orang yang menyeru kita pada kejahatan, kita bukan delete dia, cuma kita kurangkan bercampur, takut energi yang negatif tu akan pergi pada kita. Sebab orang yang banyak maksiat ni banyak syaitan keliling dia. Sebab tu bila kita jumpa orang maksiat, kita sakit jiwa macam ini tak bestnya sebab syaitan. Roh kita suka benda yang baik kan. Wani ingat kita buat masa test tu? Kan? Masa test tu ialah bila roh kita tak baik memang lemah lah. Kan? So bila kita sentiasa istiqamah, lepas tu kita buat baik. Buat baiklah macam Wani buat sekarang. Wani tolong tanyakan soalan, jawapan. So tengoklah bonda balik, audit balik, kita pun faham. Tetapi ingat jangan sekali-kali kita give up. Sebab itu kita hubungan dengan Allah Wani ada 2. Satu roja, satu khauf. Khauf tu takut, roja tu mengharap. Bila kita nak guna sifat ni, bagi ahli yang baik, yang rasa pakai tudung labuh, pakai semayang, pakai baik pergi haji, pergi umrah, rasa baik ni, kita mesti ada khauf. Takut-takut amalan tak diterima. Takut-takut kita riak takabur. Tetapi bagi ahli maksiat, bagi yang banyak maksiat, dia mesti ada sifat khauf, roja, mengharap, sangka baik pada Allah. Tetapi sekarang apa yang berlaku ialah orang ahli maksiat pula banyak rojak pula. Tak apa, Allah Maha Pemurah pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Yang penting ada kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Allah. Tak boleh macam tu. Kan? Kita mesti gunakan hubungan kita dengan Allah ni khauf, takut dan rojak. So Wani sampaikan berjalan berdekat Wani, Bunda pesan ingat ayat wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Dan kalau kita suka seseorang, sentiasa buat istikharah. Jangan tak buat istikharah. Ya, sebab kalau kita istikharah, tiba-tiba kahwin dengan orang tu, tak bahagia, kita akan tetap dengan perkahwinan tu sebab kita dah istikharah. Kita yakin walaupun dari segi mula-mula mungkin ada kawan bonda tu, star bonda lah, suami dia tak semayang. Berapa tahun kahwin? Sampai umur 9 tahun, tak semayang. Baik, lembut, baik semua tapi tak semayang. Dia semayang tapi watak kasar. Kan? Tetapi akhirnya sekarang suami dia pun dah, Bunda cakap pesan dia jangan marah suami, semayang je depan dia. Jadi wanita solehah. Tunjukkan dengan sebab awak solat, akhlak awak lembut. Bila kita berubah, suami lama-lama dah baik, bahagia dah dia sekarang. Dia tak buang suami dia. Dia jadi contoh yang baik. So bagi kawan Wani, kalau dia rasa dia kuat nak mempengaruhi boleh, tapi kalau bonda lah, kalau anak bonda lah kawan Wani tu, bonda memang akan elakkan. Bonda akan minta maaf pada orang lelaki tu bahawa saya doakan awak sihat dulu. Dia okey, dia baik, dia mendengar cakap ibu bapanya, tapi itulah hati kan dah ni dah, tapi hati dia kata macam mana nak pujuk hati tu, biasalah perempuan kan. Faham. Ini selalunya kalau kita orang tu first cut dia orang kata kan. Cinta pertama tu memang tu. Tapi fikir macam ni Wani, setiap orang diberi cubaan berdasarkan kekuatan. Dan Wani tahu tak? Setiap kali kita susah hati atas ujian, Allah cakap macam ni. Macam bonda bila anak bonda meninggal kan. Allah mengetahui. So every time bonda teringat macam bonda kata ni, ya Allah, aku pedih hatiku tapi aku sabar kerana takdirmu. Kau gantikanlah kesabaranku ini dengan sesuatu yang lebih baik untukku dunia dan akhirat. Every time rasa sedih, tarik nafas, pegang kat sini, cakap dengan Allah. Cakap je dengan Allah. Nanti Allah akan hilangkan. Macam cucu muda meninggal,
anak bonda Atia, dia kata 2 bulan pertama tu macam nak pecah dada. Tetapi Alhamdulillah lepas 2 bulan tiba-tiba hilang. Allah habis. Maknanya macam mana virus sekarang, this shall pass. Kita punya kesedihan cakap kawan ni, ini pun akan berakhir. Sementara saja. Dan bonda pernah ingat dengan kisah Tuan Guru Aziz, siapa yang susah hati, zikir kita baca apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya. Tak ada daya upaya kita ni. Allah yang pegang hati kita. Ada 7 zikrullah yang boleh dengar Agim Indonesia cakap. Apa yang kita ingat apabila kita susah hati Wani? Yang pertama, ingat Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Yang kedua, Allah apa yang mengurus tubuh kita ni. Kan? So pertama kita syukur kita ni menjadi manusia bukan nyamuk. Kesian nyamuk, kena tepuk terus meninggal. Betul? Yang kedua, kita syukur Allah menguruskan mata kita. Bangun pagi tadi, makan tadi, telan, boleh minum air, semua Allah menguruskan. Bersyukur. Because kalau kita susah hati, bila fokus pada 7 perkara ni, dengan kesyukuran tu akan cairkan semua susah hati tu. Yang ketiga, Allah yang Maha menggenggam seluruh dunia dan isinya. Virus ni Allah genggam, hati kita genggam, hati semua Allah genggam. Yang keempat, Allah Maha menyukat. Allah Maha mengetahui apa dia nak beri pada orang. Allah Maha menyukat takdirnya pada kita. Yang kelima, Allah Maha Adil, sangat adil. Apa Allah beri sangat adil, mesti yakin Allah adil. Yang keenam, Allah Maha mengizinkan. Tidak ada apa berlaku melainkan Allah mengizinkan. Dan yang ketujuh, Allah ya Barik Al-Barik yang mengaturkan agenda hidup kita. So pesanan bonda pada kawan Wani, banyakkan zikrullah, ya Barik, ya Barik, ya Barik. Ya Allah, aturkanlah agenda hidupku menurut bagaimana kau terbaik untukku. Dan izinkanlah hatiku ini mencintai apa yang kau cintai dan membenci apa yang kau benci. Dan izinkanlah hatiku ini suka pada benda yang engkau sudah takdirkan untukku. Contohnya, kalau takdirkan kita kahwin dengan lelaki B, biarlah aku suka pada B. Dan kalau aku bukan ni jodohku, hilang, cabutlah hatiku daripada orang tu. Dan juga cabut. Dan Bunda nak ajar letting go punya teknik, nak belajar ke you all? Cara live, Wani? Ya. Kalau Wani pun nak lepaskan orang, lepaskan peristiwa, lepaskan apa, teknik Bunda pernah ajar kan kat cermin tu kan? Ataupun kita baca Fatihah, bayangkan orang tu depan kita, cakap pada dia, cakap pada roh dia. Saya biarkan awak, saya bebaskan awak, saya doakan awak baik, saya sayang awak kerana Allah, saya harap awak mati dalam iman, saya doakan awak menjadi hamba yang taat. So kita tahu kelemahan dia, kita doa Allah beri hidayah pada dia. Kita let go. InsyaAllah lagi mudah. Sekarang kita ingat pasal kita tak let go. So let go. Let go. Okay. Bonda. Ya. Okay. Saya dapat dari Instagram, saya ada buka soalan siapa-siapa yang nak tanya, minta tolong kat Bonda kan. So ada yang ada adik ni, dia tanya macam mana dia nak menghadapi hari-hari dia sebab dia ambil peperiksaan besar SPM. Lepas tu ada juga adik dia ambil PT3. So macam mana nak buat, tak dapat pergi sekolah, tak dapat pergi tuition, kena duduk rumah dalam masa sekarang ni kan. Okay, pertama boleh nak cakap PT3 SPM bukan segala-galanya. Dulu Bonda selalu fikir semua anak Bonda mesti SPM, mesti straight A, mesti jadi doktor, kalau tidak ni tak stable. Dulu Bonda punya paradigma macam tu, otak logik. Tapi sekarang Bonda buka pada magic. Sebab tu Bonda kata PMC Magical Living tu. Hidup magic dengan otak kanan. Di mana orang otak kanan ni dia dream big. Dia guna imajinasi. Sangat optimistik. Sangat spontan. Apa-apa nak buat dia buat je. Tapi logik apa dia? Pesimistik. Orang yang otak kanan juga sangat others focus. Dia giver. Suka memberi. Tak ego. Fikir orang. Itu magical living. Tapi hidup logik yang penat ni, sebab hidup logik ni 5% je keberkesanan. Hidup magic 95%.
Okey. Kita kena magic. Kalau bonda cerita macam mana Wani, bonda nak pergi ke, lepas mengamalkan ilmu banyak rezeki tu, bonda nak pergi umrah. Hari nak pergi umrah, flight pukul 6. Pukul 7.30 bonda baru baca message PA, tiket belum beli, visa belum ada, hotel belum ada. Tapi pasal bonda yakin dengan magic, bonda kata insya-Allah okey. So tegur Hakimah, Kak Hakimah pun kata tak apa Prof, kita projectionkan Prof pergi. So bonda dah nampak bonda kat airport, bonda dah nampak bonda tawaf. Magic lah kan? Pasal bonda sangka baik pada Allah, bonda pergi bukan dengan visa, bonda pergi dengan jemputan Allah Subhanahu wa taala. Apa berlaku? Pukul 8.30 Ustaz Hakim telefon, bonda nak tolak pukul berapa? Oh sebenarnya Ustaz visa tak ada lagi. Tak apa, saya buat online. So 11.30 bonda dapat visa bonda, 1.30 visa uncle, pukul 3 baru book hotel, pukul 2.30 baru dapat flight. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu dia panggil magical living. Sebab kita guna otak kanan. Sebab manusia ini ajaib. Islam agama ajaib. Macam mana sedekah RM10 Allah balas 700 kali ganda, kan magic tu tak logik. Macam mana kita baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, pahala banyak. Kan baca ni sikit dapat ni. Baca qul huwallahu 3 kali macam khatam satu Quran. Kan magic tu. Jadi kita mesti believe ini magic. Orang yang yakin pada Allah, dia tak gundah gulana. Dia tahu Allah ada. La tahzan Allah ma'ana. La takhaf, jangan takut. Okey? Sampai tengah PT3. Okey. Belah kiri, orang dia sangat pesimistik, sangat rigid, fikir diri sendiri, sangat ego, nak buat apa-apa plan sampai tak jadi. Kalau dia nak berniaga, dia cari ilmu berniaga dulu, cari modal dulu, cari dia plan. Tapi kalau orang yang ni dia buat je, nanti things will happen. Dia yakin pada, sebab bila dia tahu niat dia kerana Allah, dia tahu setiap kali kerana Allah, tidak ada benda susah kalau Allah bantu. Susah Wani pasal Allah tak bantu. So bagi yang duduk dekat rumah tu, daripada duk risau belah kiri kan, risau PT3 semua tu, apa kata anak-anak sekalian, tambahkan jadi magnet rezeki dengan melakukan 5 perkara. Apa dia? Yang nak sebut dulu ialah memuliakan dan membahagiakan ibu bapa di rumah. Bina silaturrahim yang baik. Tingkatkan takwa, jaga solat, jaga aurat, baca Quran, betulkan solat. Disiplinkan diri, tidur awal, bangun awal, solat berjemaah, bangun subuh, kalau boleh solat tahajud, solat duha. Kan? Banyakkan taubat supaya lepas lockdown ni kita keluar jadi wanita solehah, lelaki yang soleh. Kalau keluar pada lockdown ni, kita masih perangai lama, kita ucapan setinggi-tinggi takziah. Sebab hati gelap. Kenapa hati gelap? Penuh dengan dosa, terlampau banyak maksiat. Sebab itu istighfar tu membuang kegelapan hati, senang nak terima. Apa boleh cakap ni? Kalau Allah izin, siapa mendengar terus nak buat, Alhamdulillah. Kalau dengar tak boleh buat, malahlah nantilah menangislah pada Allah. Ya Allah, kenapalah aku ni degil sangat tak nak berubah. Okay, so bagi yang nak PT3, tak usah risau masa depan. Sekarang muliakan, bahagikan ibu bapa, jaga silaturahim, jaga solat, jaga takwa dan buat baik. Serahkan pada Allah. Baik. Okay. Okay. Bonda last. Okay. Macam mana kita nak keep aktif, tak melepek, sebab bila duduk rumah kan mesti melepek je kan. So bila kalau melepek teruslah time tu lah rasa nak demam, rasa sakit kan, rasa tak sihat kan. So macam mana nak keep aktif? Okay, number 1, minum air dengan banyak. Air ni sangat penting sebab 70% air, dan boleh ada bagi share resepi air siraman PMC di mana Wani ada kat rumah ada kunyit tak?
Kunyit ada? Kunyit ada. Okay, potong kunyit besar ibu jari. Cik bagi resepi. Okay. Halia besar ibu jari. Okay. Cik ambil serai mungkin 2 atau 3 batang. Titik. Serai. Kalau ada lengkuas mungkin 2-3 hiris. Letak orang bekas. Okay. Buka bekas rempah. Cengkeh. Okay. Pelaga. Okay, berpelaga. Bunga lawang. Bunga lawang. Kayu manis. Okay. Ketumbar bulat kalau ada. Okay. So campur semua ni, pergi ke air, boil water, taruh dalam, buat banyak-banyak, taruh dalam flask, minum panas. Kalau lebih, taruh dalam fridge, minum sejuk. Okay. Ini sangat bertenaga sebab dia mempunyai root punya sayur ni, dia ada banyak khasiat yang baik sebab dia ada antioksidan yang banyak dan rempah-rempah semua ni sangat bagus. Sebab itu pastikan orang yang makan rempah ni dia awet muda. Okey. Jadikan amalan ni, bonda memang tak minum air lain, minum itu saja. Okey, minum all the time, cakap dengan ibu suruh minum. Itu untuk bertenaga. Nombor 2, kita boleh buat macam ada orang macam duduk flat ke tu, kita turun naik tangga. Tapi tentukan tak jumpa orang jauh-jauh, ataupun kita buat stretch. Ada yoga mat tu, stretch saja. Stretch saja. Dan satu lagi, Wan ni ada satu teknik dia panggil high intensity active training bagi Wan ni, orang yang muda tak sakit lutut semua tu. Wan ni boleh buat senaman yang high intensity, mungkin laju-laju lari on the spot, laju-laju ataupun itu laju-laju tu selama 30 saat. Kan? Lepas tu rehat 60 saat ataupun 15, rehat 15, selang-seli. Laju-laju rehat, laju-laju rehat. So, Bunda pernah buat kalau swimming kan, swimming tu kita buat lari dalam swim pool kan. Ya. Bacalah qul huwallah atau selawat 10 kali ke 30 saat. Lepas tu rehat, baca 10 selawat lagi. Lepas tu buat lagi, buat sampai 4 minit, itu dah dia punya kesan wangi. Dia akan mengeluarkan, dia panggil growth hormone yang membuatkan kita sihat dan otak kita cerdas dan sistem imun kita meningkat. Setiap kali kita senaman, sistem imun meningkat, dan bila kita kena virus ni bergantung pada faktor imuniti kita dan kekuatan virus. Kalau virus ada, imun kuat, mati virus tu. Kita pakai mask tu tak nak bagi virus masuk, tetapi bila dah masuk apa berlaku bergantung pada sistem imun kita. So fikiran positif, emosi sayang dan doakan semua orang tanpa mereka tahu, senaman, jaga makan, jangan makan gula sebab gula menurunkan sistem imun kita. So Bonda suka banyak orang tak minum teh mengarut, dah tak ada sekarang, tak ada masa nak pergi luar kan. Duduk kat rumah minum air siraman PMC, makan benda natural, minum air kelapa ataupun kalau ada kurma, makan kacang-kacang sihat, makan sayur-sayur. Kalau boleh elakkan nasi putih, tepung putih dan gula putih. Ini menyihatkan badan. Alhamdulillah. Masya Allah. Best session dengan Wan ni. Orang baik kan? Terima kasih. Tak tahulah nak cakap macam mana. Selalu bila jumpa Bonda, selalu mesti confirm menangis. Tak pernah tak menangis. Tadi Nani nangis ke? Tak nampak. Tadi bergenang sikit je. Bergenang. Alhamdulillah. Masya Allah. Live. Alhamdulillah. Syukur Wani. Masya Allah. Bunda sayang sangat Wani. Bunda doakan. Kita semua doakan Wani Hasrita jadi hamba Allah beriman. Dan kita semualah jadi hamba Allah beriman. Ahli syurga, husnul khatimah. Dengan jodoh pertemuan, dapat jodoh yang baik, jadi isteri mithali, ibu mithali, anak mithali, menantu mithali, ikon mithali. Hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat. Kita semua istiqomah dalam kebaikan, mendapat takwa, sentiasa istighfar, sentiasa jaga silaturahim, sentiasa jaga solat tepat waktu, sentiasa penuh kebaikan dan saling mendoakan, memaafkan semua orang dan menjadi pemberi yang baik, insya-Allah sentiasa bersedekah pada yang baik. Dan apa yang kita jaga anggota kita, tentukan membawa berat di padang mahsyar dan memudahkan kita dapat husnul khatimah. Okay, salam pada ibu, tahniah pada ibu melahirkan seorang insan sangat baik, solehah seperti Wani. Wani terus istiqamah jadi contoh yang baik pada anak-anak muda semua, insya-Allah. Amin, ya? Insya-Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. I love you sayang. Lagi kan? Kalau gitu, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.
Okay you all, so itu saja. Syukur pada Allah. Saya harap kita semua terus sharekan, buat watch party. Bunda minta maaf kalau benda buat ni salah ke apa, minta maaf ya. Kalau kesilapan bunda rela ditegur, tapi bunda buat ni semata-mata untuk orang semua jadi positif. Dan minuman air siraman PMC ni sangat murah, tak payah keluar duit pun, cuma air dan rempah sikit, minum, gantilah teh manis tu, teh tarik ke, sirap ke, air bandung, berhenti semua tu. Sebab gula semua menurunkan. Cuba tengok orang yang kena, kebanyakan orang yang kronik kencing manis sebab tak pandai makan. Okey, minta maaf jika terkasar bahasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.